kes baharu direkodkan hari ini mengatasi jumlah kes sembuh 1,070 kes sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 14,604. 7 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,272. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Selangor, Sarawak, Pulau Pinang, Kedah, Wilayah Persekutuan Labuan dan Johor mencatatkan 13 kluster baharu hari ini. 7 daripadanya berkaitan tempat kerja, 5 kluster komuniti dan 1 kumpulan berisiko tinggi. Kluster jalan rasmi, kluster Heavier Shorniat Kaka dikenal pasti di Selangor, manakala di Sarawak melibatkan kluster jalan Kingsway dan kluster Bulatan Aman. Pulau Pinang, Kedah dan Wilayah Persekutuan Labuan masing-masing mencatatkan 1 kluster yang dikenal pasti dengan kluster Jalan Jelawat, kluster Delima Baiduri dan kluster Inue. 5 kluster melibatkan komuniti adalah kluster Kampung Baru Pasir Putih dan kluster Rimbayan di Sabah, kluster Layar dan kluster Emas Bomban di Kedah serta kluster Jalan Baji di Sarawak. Sementara 1 kluster di Johor melibatkan kumpulan berisiko tinggi dikenal pasti, kluster Lorong Mulia. Bermula esok hingga 14 April, Kampung Rangu Batu 10, Pasar 2, Taman Semarak dan Kampung Baru Pasir Putih, Mukim Seri Tanjung di Tawau Sabah dikenakan pelaksanaan Perintah Kawalan diperketatkan PKPD. Pelaksanaan PKPD itu bagi memudahkan Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan saringan secara bersasar ke atas semua penduduk serta mengawal pergerakan dan penularan jangkitan dalam komuniti. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut KKM telah mengesahkan berlaku peningkatan kes secara mendadak di ketiga-tiga lokaliti dengan kadar kebolehjangkitan dalam komuniti adalah tinggi. Sehingga semalam, KKM telah melaksanakan 59 ujian saringan dan daripada jumlah itu, sebanyak 8 kes positif telah direkodkan di Kampung Rangu Batu 10. 16 ujian saringan telah dilaksanakan di Fasa 2 Taman Semarak dan daripada jumlah itu, sejumlah 6 kes positif COVID-19 telah dilaporkan. 89 ujian saringan telah dilakukan di Kampung Batu Baru, Pasir Putih dan 8 kes positif COVID-19 telah dicatatkan. Dalam pada itu, PKPD dilanjutkan di kilang YTY dan asrama pekerja di Setiawan, Perak sehingga 15 April. Sehingga kini KKM telah melaksanakan lebih 1,000 ujian saringan dan daripada angka itu, secara kumulatifnya 109 kes positif COVID-19 telah direkodkan. KKM mengesahkan masih berlaku penularan jangkitan dalam kalangan penghuni asrama dan 7 kes terakhir dilaporkan pada 28 Mac. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan PKPD juga dilanjutkan di Sekolah Henry Gurney Melaka bermula Sabtu sehingga 16 April depan. Kenyataan memaklumkan masih terdapat peningkatan kes baru yang dilaporkan lokaliti dengan 101 baki sampel ujian saringan yang sedang menunggu keputusan. KKM telah melaksanakan lebih 1,000 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatifnya sebanyak 63 kes positif telah dicatatkan. Sindiket penyelundupan berselindung di sebalik kegiatan kapal dagang asing. Paparannya seketika nanti. Dan terkini dari lokasi dan negeri. Informasi kami beri menyeluruh sana sini. Dari pagi ke malam hari yang sahih kami kongsi. 75 kali langsung sepanjang hari. Bersama kami 1 April ini. Baiklah,
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah baratan memasuki ke semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sarawak. Di negeri Sabah, kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan angin yang sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan Perang Phuket dan juga Selat Melaka Utara, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga menyebabkan kawasan Perak, Phuket, Selat Melaka Utara, begitu juga di Selat Melaka Selatan. Dan amaran ini juga menyebabkan kawasan Perak di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di negeri Selangor. Dan harus diingatkan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati, berwaspada, bersabar dan pastinya tidak turun ke laut dan hindari kawasan pantai. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 3 April 2021. Baiklah, seterusnya kita beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, hujan berserta petir kini sedang berlaku melibatkan utara semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Kedah, Perak dan juga di bahagian pedalaman di negeri Kelantan. InsyaAllah hujan ini akan bergerak perlahan menuju ke arah timur. Jadi menjelang ke lewat malam nanti, di utara semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca yang mendung, tetapi di pantai timur semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca hujan berserta rebut petir di satu tempat. Baiklah, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, kecuali di bahagian timur melibatkan bahagian Sandakan. Hujan di satu tempat kini sedang berlaku. InsyaAllah akan beransur dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja. Bagi negeri Sarawak, hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman. Dan hujan ini akan perlahan bergerak memasuki ke Kalimantan dan InsyaAllah di negeri Sarawak akan mengalami keadaan cuaca baik sepanjang pagi nanti. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada ramalan. Seperti apa yang saya katakan tadi, menjelang ke lewat malam nanti pada pukul 1 pagi, insyaAllah hujan akan berlaku di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di negeri lain tiada hujan yang berlaku, tetapi menjelang ke esok pagi, kita jangkakan dalam jangkaan pukul 8 ataupun pukul 9 nanti, hujan di satu tempat akan berlaku di sepanjang perairan melibatkan pesisir pantai di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak sehingga ke negeri Sembilan. Dan kepada orang ramai diharapkan berhati-hati dan merancang perjalanan anda sekiranya hendak pergi ke bekerja kan. Jadi kita jangkakan keadaan cuaca ini akan berlanjutan sehingga ke lewat pagi sahaja. Di negeri Sabah dan Sarawak tiada hujan dalam keadaan baik. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, ataupun boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum, salam sehati. Dengan tema Sehati Sejiwa, semangat perpaduan jelas dizahirkan di menghargai
menyertai jasa dan pengorbanan mereka dalam misi menjaga kestabilan dan keamanan Dari aspirasi menjadi evolusi melalui transisi yang menginspirasi, kini meninggalkan legasi. Berita perdana eksklusif 1 April ini. Baik, esok genap 75 tahun Radio Televisyen Malaysia RTM memainkan peranannya sebagai penyalur maklumat kepada masyarakat. Dalam tempoh itu, RTM berkembang melalui transformasi dan perubahan sesuai situasi semasa dan kekal menjadi sumber rujukan pilihan. Ikuti temu bual wartawan Ikuan Samsudin bersama Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Rozain Idris menelusuri transformasi digital penyiaran negara. April 1946, Jabatan Penyiaran diperkenal dengan kelengkapan sesuai zamannya dan berkembang pada awal tahun 50-an, namun terhad kepada perkhidmatan radio di seluruh negara. Ia kemudian pesat membangun dan berevolusi dari semasa ke semasa dengan kompleks angkasa puri yang terletak di pantai dalam Kuala Lumpur menjadi lokasi ikonik di mana anak tempatan berkarya. Selaku perintis penyiaran negara, RTM turut tidak ketinggalan melangkah bersama ke arah mendigitalisasikan bahan dan kandungan. Ia bermula dengan transformasi kelengkapan, juga menaik taraf kemahiran pegawai bagi membolehkan impak lebih maksimum diberikan. Jadi kita sebagai syarikat ataupun badan penyiar kerajaan, mau tak mau, suka tak suka, kita juga harus mengikut arus perkembangan itu, teknologi itu. Jadi apa yang kita terpaksa buat ialah kita perlu mengikut dan kita perlu mengubah ke arah itu. Jadi dalam konteks ini, suka tak suka, kita kena upgrade lah studio kita, peralatan kita, berdasarkan kemampuan yang kita ada itu, supaya kita tidak tertinggalan berbanding dengan stesen-stesen yang lain. Menyedari hakikat, maklumat boleh diakses di hujung jari, RTM turut mengorak langkah memperluas perkhidmatan web streaming kepada penggunaan mobile streaming. Kalau kita nak terus relevan dalam konteks kita adalah sebagai penyiar rasmi, sebagai penyiar utama, sebut tadi perintis, kita perlu juga leverage apa yang ada, platform-platform lain yang ada dalam bidang penyiaran ini. Internetnya ataupun kita ada seperti yang social media yang kita ada gunakan sekarang ini. Kita ada macam kalau kita streaming dan sebagainya kita. Tapi kalau kita ada social media macam Facebook, contohnya Instagram dan sebagainya, itu yang kita sekarang juga digunakan sebagai salah satu medium untuk kita boleh sebarkan juga maklum kepada orang. Kalau kita lihat macam di RTSD pun kita dah ada, kita panggil apa tu, RTM Klik. Kini, RTM mengendalikan 6 saluran televisyen dan 34 stesen radio di seluruh negara secara HD. Dalam kandungan kita, memang kita produce everything, semuanya dalam bentuk digital, dan kita akan siarkan juga dalam bentuk digital, insyaAllah. Dan fasiliti kita pun kita dah upgrade untuk kita untuk memenuhi keperluan dan kehendak-kehendak supaya siaran atau kandungan atau penyiaran itu dikeluarkan dalam bentuk digital. Transformasi ini tepat pada masa, kematangan dan fungsinya sebagai media rasmi kerajaan, terutama ketika negara berdepan pandemik COVID-19 dan keperluan kepada sumber yang sahih, tepat dan pantas. Dalam usia 7 dekad, perintis penyiaran negara ini telah berubah dan berevolusi kepada sistem analog kepada sistem digital sepenuhnya. Ia sesuai dengan peredaran zaman dan keperluan semasa untuk kepentingan negara dan rakyat. Selamat ulang tahun Hari RTM ke-75 untuk semua warga RTM di seluruh negara. Ikuan Samsudin, Berita RTM. Baik, Institut Jantung Negara IJN bakal